Warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk saya pada hari ini adalah bersih itu indah. Merujuk Kamus Dewan edisi keempat, bersih bermaksud tidak kotor atau tidak mengandungi unsur-unsur yang dapat merosakkan atau mengganggu kesihatan. Manakala indah bermaksud cantik. Persekitaran yang tidak bersih akan mengancam kepada kesihatan dan kesejahteraan manusia. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan kepada setiap individu untuk menjaga, menghargai dan menyumbang kepada persekitaran yang bersih. Amalan ini mungkin dipandang remeh oleh setengah individu, tetapi ia merupakan kunci utama kepada kelangsungan hidup. Persekitaran yang bersih juga membolehkan kita menghirup udara yang segar. Menurut kedudukan EPI Environmental Performance Index, Malaysia telah mendapat tempat ke-68 dengan skor 47.9. Ini menunjukkan betapa lemahnya negara kita dalam penjagaan kebersihan. Oleh itu, wajar kita untuk mengetahui apakah kepentingan dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan. Kepentingan menjaga kebersihan di kawasan persekitaran. Mewujudkan persekitaran yang indah dan tenang. Amatlah penting untuk kita mengekalkan persekitaran yang indah seperti kawasan persekitaran di tempat kerja, di rumah dan terutama tempat yang melibatkan keberadaan orang lain. Hal ini kerana keindahan persekitaran dapat melahirkan suasana yang tenang dan mengelakkan kecelaruan fikiran. Ia juga berupaya meningkatkan kesejahteraan mental kerana kita akan lebih santai dan senang hati. Contohnya seperti syarikat Microsoft yang berjaya kerana mempunyai persekitaran yang bersih dan indah menyebabkan proses bekerja mereka menjadi lebih bagus. Jelaslah di sini bahawa kita perlu mewujudkan suasana yang sempurna untuk kehidupan harian kita lebih selesa. Seterusnya, dapat mendorong individu untuk melakukan aktiviti beriadah dan bersukan. Jika kita mahu lakukan sesuatu aktiviti bersukan ataupun beriadah, mesti kita mahukan persekitaran yang sesuai supaya dapat melakukannya dengan selesa dan lancar tanpa gangguan. Oleh sebab itu, kebersihan yang terjamin dapat menarik sesuatu individu serta lebih ramai orang lagi untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat di luar rumah. Secara tidak langsung, ia dapat mewujudkan masyarakat yang sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat. Contohnya seperti Taman Eco Hill yang mempunyai persekitaran yang bersih dan sering dikunjungi ramai untuk melakukan aktiviti beriadah. Kesannya, hubungan silaturahim antara keluarga maupun sahabat dapat dirapatkan sebagai dakwat dengan kertas ketika bersukan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan di rumah. Memastikan lantai rumah sentiasa bersih. Seterusnya, membuang sampah sarap dengan betul dan sempurna agar rumah kita sentiasa bebas daripada sampah sarap. Yang ketiga, bersihkan longkang dan sentiasa memastikan longkang tersebut tidak tersumbat. Yang keempat, memastikan setiap ruang di rumah sentiasa bersih. Akhir sekali, menanam pokok-pokok hijau di sekeliling rumah untuk menghijaukan kawasan rumah. Langkah-langkah yang kita dapat dilakukan di sekolah pula adalah memastikan beg-beg yang penuh dikutip secara berjadual oleh pihak berkenaan. Yang kedua, pihak sekolah boleh mengadakan kempen kebersihan peringkat sekolah dan memberi ganjaran kepada kelas terbersih supaya murid-murid di sekolah lebih bersemangat lagi untuk membersihkan kelas masing-masing. Yang ketiga, pihak sekolah juga boleh mengadakan gotong royong bagi membersihkan kawasan sekolah secara berminggu ataupun setiap bulan. Yang keempat, murid-murid harus bertanggungjawab dan sentiasa mengambil berat dengan bilik darjah masing-masing. Akhir sekali, mencuci tandas sekerap mungkin dan menyelenggara secara berjadual. Manakala, langkah-langkah yang dapat dilakukan di tempat kerja adalah pihak majikan boleh menjadikan tempat kerja bebas daripada asap rokok. Pekerja juga perlu sentiasa mengambil tahu mengenai kebersihan keseluruhan tempat kerja. Pihak majikan juga boleh memastikan pengudaraan dan pencahayaan sentiasa mencukupi. Akhir sekali, pihak pekerja boleh memastikan lantai, meja dan kerusi serta peralatan lain dalam keadaan bersih, kemas dan tersusun. Kesimpulannya,
terang lagi bersuluh bahawa kebersihan harus dijaga supaya dapat menceriakan dan mengindahkan hari kita. Oleh itu, semua pihak haruslah memainkan peranan yang penting dalam penjagaan kebersihan supaya berada pada tahap yang baik. Hasil usaha ini dapat menjadikan masyarakat kita sentiasa dihormati dan disanjung tinggi. Oleh sebab itu, amalan penjagaan kebersihan perlu disemai dan dipupuk kepada setiap generasi agar ia menjadi contoh manusia sejagat. Imej negara kita juga akan harum dan dikenali di persada dunia. Sejajar dengan kata-kata Hikmat, negara bersih, rakyat sihat. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.